ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. ثم قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنه معكم إنه سميع قريب تبارك اسمه وتعالى جده إلى آخره الحديث. Alhamdulillah, puji-pujian bagi Allah Subhanahu wa taala dan syukur mana terima kasih kita hamba kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnianya lagi dapat kita menghirup akal udara, panjang lagi umur kita dan kita boleh menunaikan segala amal ibadat daripada yang wajib sebagai paksa dan yang sunat sebagai diberi pilih untuk kita buat. Kalau kita buat maka diberi pahala, kalau kita tinggal buat, tak buat maka tak dosa, tak diseksa, tak apa, tapi rugi. Yang disebut oleh kita ulama bahawasanya wajib adalah kepala modal. Kalau kita nego kembali klik kepala modal, kalau kita nego klik kepala modal saja kita buat benda wajib. Tapi kalau kita buat atik hak sunat, buat juga hak sunat, maka boleh untung keuntungan. Maka di antara kita nego, kita tanya kita nak kau untung kau ataupun kita nak klik modal saja. Ketika kita duduk atas dunia ni pun samalah. Kalau sekira kita buat benda wajib, klik modal saja. Kalau kita buat hak sunat atik, bolehlah keuntungan. Maka berdoalah kepada kita, doalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita ni jadi nak kepada keuntungan, rajin juga buat benda sunat. InsyaAllah buat benda sunat. Jadi kita sambung kitab kita pada muka ni belah. Pada kata huraian sifat yang keempat, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadithi. Situ tak? Tak bilang, situ kau. Apa belah dah? Tak tanda. Huraian sifat yang ke-15, qiyamuhu ta'ala binafsihi. Situ dah. Artinya berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Alkitab lagi wajib pada syarak pula atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku putus di dalam hatinya akan tentu sungguh berdirinya Allah Ta'ala dengan sendiri dan tidak berkehendak kepada yang menjadi dan tidak berkehendak kepada zat. Firman Allah Ta'ala, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Surah Al-Baqarah 255. Artinya Allah Ta'ala itu tidak ada Tuhan yang lain melainkan ianya juga. Tuhan yang hidup lagi yang bersifat dengan qiyamuhu ta'ala binafsihi. Dan makna berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri itu ialah ada Allah Ta'ala itu tidak berkehendak kepada yang menjadi akan dia dan tidak berkehendak kepada suatu zat yang ada ia di zat itu. Kalau begitu bolehlah kita terjemah pada cakapan Melayu dengan kata ada Allah Ta'ala sendiri diri, atau ada Allah Ta'ala itu cara-cara diri. Dan makna cara-cara diri pada bahasa Melayu itu tidak berkehendak dan tidak berhajat. Itulah dinamakan sifat qiyamuhu binafsihi. Bukanlah dikehendaki dengan berdiri dengan sendiri itu mulanya duduk kemudian berdiri.
maka iaitu mustahil atas Allah Ta'ala ila akhirih. Alhamdulillah. Nah, kita masuk pada sifat yang kelima daripada sifat 20 sifat. Tapi kalau kita kira dia dibahagikan tu sifat yang keempat daripada sifat salbi. Sifat yang keempat daripada sifat salbi. Wujud arti ada. Wujud tu daripada sifat nafsiyah, bahagian yang pertama. Dan bahagian yang kedua ambil daripada qidam sampai ke wahdaniyah. 5 tu sifat salbi. Dan yang ketiga ambil daripada kudrat sampai kepada kalam, dipanggil sifat ma'ani. Dan ambil kepada kaunuhu qadirun sampai kaunuhu mutakalliman, tu sifat maknawiyah. Jadi kita nak kecil ni ialah berkenaan dengan sifat salbi. Sifat salbi ialah makna insilah. Mana apa sifat salbi? Salbiyah lah. Dan sifat yang dibahasakan kepada kita nak buat tubik, nak cabut tubik, salap, nak buat tubik, sifat yang mana tak layak yang ada di Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat yang tak layak, kalau sifat ni ada di Tuhan, tak layak sama sekali ada di Tuhan sifat ni. Tapi tu kita dah ucap subhanallah, subhanallah, subhanallah. Memberi arti subhanallah. Kita ucap tu, malaikat kita ucap slow-slow dah. Bila kita faham akan makna juga masuk dalam akal kita fikir subhanallah, maha suci Allah daripada sifat-sifat yang tak layak ada di Tuhan, daripada sifat kekurangan, daripada sifat kurang yang tak layak ada di Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak sepak tubik daripada sifat lemah Tuhan kita, daripada sifat tak sedia Tuhan kita, daripada sifat matinya Tuhan kita. Orang panggil sifat yang tak layak ada di Allah Subhanahu Wa Taala. Tambah lagi sifat yang seperti makhluk. Sifat Allah Taala ialah sifat serupa dengan sifat makhluk. Apa yang dipanggil kata sifat makhluk? Sifat makhluk sini ialah kalau pehok, kita kata pehok yang ni ataupun jihok yang ni, atau bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Ni jihok. Dan apabila sebut kata hak pesim makhluk ni juga sebut kata jiring, dia nak kepada tempat. Maka ada Tuhan kita tidak ada tempat bagi ada dia. Ada Tuhan kita, ada Allah Ta'ala, bukan ada tempat bagi ada Tuhan kita. Hanya ada Tuhan kita, ada Tuhan kita, bukan ada tempat. Sebab apa kata gitu? Sebab tempat ni baru. Sebab ada juga kalau kita kecek, kita ni tahu dah kata Tuhan duduk mana. Ataupun orang kafir tanya. Orang kafir tanya kita itu orang Islam duduk semaya tu. Tuhan je duduk mana nampak duduk semua dinding. Nampak dinding duduk semua, tapi Tuhan duduk mana? Kita tanya orang Islam. Tuhan dia mau duduk mana? Orang kafir tak apalah tanya lagu tu. Kalau orang Islam kita orang Islam kita tanya gitu tak boleh. Apa tak boleh? Sebab kalulah kita kata duk mana Tuhan, memberi arti kata Tuhan ada tempat. Jadi kita faham segera faham dah. Lah ni tu duk mana lah ni? Tak duk dah di Kelantan, duk Kuala Lumpur dah. Mana tempat dia bukan duduk di Kelantan dah. Duduk Kuala Lumpur. Supaya juga kalau lah kita tanya Tuhan duduk mana? Kalau tanya Tuhan duduk mana, memberi pahal dengan rupa segera bahawasanya Allah Ta'ala ada tempat. Kita letak tempat dulu, letak tempat mula lagi pada Tuhan. Habis tu tak boleh kita tanya lagi tu tak boleh.
Tapi bagi kita orang awam, orang biasa, kita tak apa orang panggil, kita pergi gitu dah, pergi curak rumah dah, bahawasanya Tuhan kita tidak ada tempat, tak ada tempat. Tuhan kita ada, tapi Tuhan tak ada tempat, tapi telacar lidah kita kecek dah. Tak apa, kita telacar lidah tu tak apa, di maaf, telacar lidah tu. Tapi kalau kita tahu, tapi dia kita tahu tak leh. Dan kita tahu kata tak leh, itu kita tanya gitu tu. Kita tanya juga tak leh dah. Seperti mana kita disandarkan kepada satu-satu perkara tu sebenarnya bukan benda tu yang menghilangkan, hanya asbab benda tu je, tapi kita disandar kepada benda tu. Kalau kita kecek, orang panggil sama-sama kita faham, sama-sama kita, dan kita bukan etikad kata asbab benda, bukan etikad pada benda tu dok yang menghilangkan, bukan etikad benda tu dok yang buat kita kenyang. Contohnya nasi, bukan buat nasi, bukan nasi tu dok buat kita kenyang, hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita masuk oleh perut kita, masuk oleh makan sikit, tu heavy kenyang sikit, makan sikit, tu heavy kenyang sikit, makan sikit, tu heavy kenyang sikit. Bukan nasi tu dak. Hanya nasi tu gi isnad majazi, gi isnad saja. Gi sandar kepada nasi tu, gi sandar kepada pisang tu wa mutu. Padahal tu wa mutu. Jadi habis itu tu daripada sifat yang mana hak tak layak ada di Tuhan, maka kita buai. Sifat tak layak ada di Tuhan, kita buai. Daripada sifat-sifat hak makhluk. Dan kita nak ngaji malam ni ialah sifat yang kelima. Sifat yang kelima ialah sifat qiyamuhu ta'ala binafsi. Artinya berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Segera kita faham kalau kita katakan bangun berdiri dengan sendiri. Bangun duduk lepas tu bangun berdiri dengan sendiri. Tak ada kena rakaat lah. Bangun boleh bangun diri. Ya moga dia lutut pun tak sakit. Boleh pegang molek, boleh segar molek, segar sihat dia molek. Lepas tu dia bangun sendiri. Tak ada kena rakaat ke apa. Lagu tu ke Tuhan kita jawabnya dok. Tu apa pasing hak makhluk. Pasing makhluk. Lepas tu lagu mana dikehendaki sini? Makna sini boleh sini apa dah malam ni. Ni kita ngaji malam ni ya sifat qiyamuhu binafsi. Sifat qiyamuhu binafsi ialah Tuhan kita tak berhajat kepada orang buat dia. La yahtaju ila mahallin. Tuhan kita tak berhajat kepada orang yang buat dia, dan Tuhan kita tak berhajat kepada zat yang dia tupai benda tu. Dua. Sifat qiyamuhu binafsi ni dua. Dikandaki kata sifat qiyamuhu binafsi, satunya Tuhan kita ada tapi tak berhajat kepada orang yang buat dia. Dan Tuhan kita ada, Tuhan kita tak pergi duduk pada benda lain. Tuhan tak ada nak kepada tempat tu duduk. Tu dia. Dua perkara tu. Tu kita ngaji malam ni. Maka dia kata sini, bila kita faham, bila kita reti situ ataupun kita faham situ bahawasanya Allah Ta'ala tak ada nak kepada orang yang buat dia, dan tak ada nak kepada tempat yang dia duduk. Tak ada nak kepada wala la yahtaju ila mahallin. Tuhan kita ada nak kepada tempat, tak ada nak kepada zat. Arti kan sini. Kalau kita ngaji pandai mudah-mudah. Kalau kita pandai mudah-mudah seperti ginilah. Supaya kata masing digarang. Masing tu yang kita tupai garang. Mana dia nak ke tempat, dia nak ada sendiri, nak duduk sendiri tu tak boleh. Dia kena kita tupai garang. Mani dia kena kita tupai gula. Pedas dia kena kita tupai lado. Merah dia kena kita tupai lado masuk tu, ataupun buah timun tu. Mana gitu pe.
Orang panggil benda sifat lagu tu, orang panggil benda sifat. Tu daripada benda makhluk. Ada pun Allah Taala kita, Tuhan kita, tuai kita bukan lagu tu, bukan nak kepada supaya masing gitu pegare, supaya manis gitu pegolong, bukan lagu tu, bukan. Sebabnya Allah Subhanahu Wa Taala zat dah, Tuhan kita zat dah. Dan Tuhan kita tak ada nak kepada orang yang mengadu akan dia. Tapi tu Al-Quran sebut kata lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid, Tuhan kita tak beranak. Dan seperti mana orang Yahudi duk ayat kata Tuhan kita tiga. Tiga. Siti Maryam, Nabi Isa, Tuhan. Bukan kata. Bukan Tuhan beranak, bukan. Walam yulad, dan Tuhan tak diberanakkan. Dan Tuhan kita tak diberanakkan. Mana Tuhan ada, bukan orang ada orang beranak kepada Tuhan. Orang buat Tuhan tak. Jadi hak ni hak kita ngaji malam ni. Dan sifat-sifat alpa-alpa mari dah kita faham dah tu. Daripada sifat wujud, arti ada. Ada Tuhan kita. Ada sini bermakna ada sini bermakna kata diri benda tu dah ada. Dan yang kedua ialah sifat kidam. Kidam ni sedia, tidak ada awal bagi ada Tuhan kita. Yang ketiga sifat bako. Bako ni ialah tidak ada akhir bagi ada Tuhan kita. Dan yang keempat ialah sifat mukhalafatu. Tuhan kita tak serupa dengan benda makhluk. Tak serupa sikit kabut, tak ada banding semua benda makhluk, tak ada. Dan yang kelima kita nak ngaji malam ni ialah Tuhan kita qiyamuhu binafsi. Tuhan kita ada dia, tak ada orang buat. Dan ada Tuhan kita tak ada nak ke tempat. Ada Tuhan kita tak ada orang buat. We ada Tuhan kita tu tak ada orang buat, we ada Tuhan kita. Kalau tak ada orang buat, we ada Tuhan kita, bermakna Tuhan kita jadi dengan diri. Kalau kita tanya, kalau gitu Tuhan jadi dengan diri. Muka tak ada orang buat Tuhan. Dia ada tu. Dia buat dia diri. Ada dengan diri. Bukan juga. Gana boleh kata bukan lah. Gana boleh kata bukan tu bila. Tapi lah kata dia boleh buat juga. Dia kerja dia bagi dia. Ada, bukan lagu tu juga. Bukan juga lagu tu. Ada Tuhan kita, tidak ada orang buat Tuhan kita, tidak ada orang yang mengadakan Tuhan kita, tidak ada tukar yang menjadi Tuhan kita. Kalau gitu Tuhan jadi dengan sendiri, Tuhan buat yang sendiri lagu tu. Tidak ada permulaan. Jadi nak ayat kata apabila kalau orang tanya kata Tuhan buat dia sendiri, kalau Tuhan buat dia sendiri bermakna Tuhan ada mula, Tuhan ada permulaan. Kalau ada permulaan bermaknanya kita ngaji sifat kidam tadi tidak ada permulaan tu. Kalau sedia ke? Tak adalah. Bukan ada orang yang mengadakan lah. Kalau ada orang, kalau dia buat dia sendiri bermaknanya sifat kidam tu ternapi lah, ternapi sifat kidam. Mana ada sifat kidam? Tak ada sifat kidam. Tidak ada awal bagi Tuhan kita tu, tak ada. Sebab dia buat dia sendiri, mana bermaknanya ada mula, ada permulaan. Bila kita dah bukan. Jadi kita ngaji malam ni dua perkara. Satunya Tuhan kita ada, tidak tidak nak kepada orang yang buat dia. Dan Tuhan kita bukan berhajat kepada zat. Bukan berhajat kepada zat. Gitu. Jadi kita ngaji lagi, wajib pada syarat pula atas tiap-tiap mukallaf. Siapa umur pula berakal, mengetahui, tahu serta mengaku putus di dalam hatinya akan tentu sungguh berdiri Allah Taala dengan sendiri dan tidak berkehendaki kepada yang menjadi dan tidak berkehendak kepada zat. Ni tak ada nak kepada orang yang menjadikan dan tak ada nak kepada zat yang dia tupai.
Kalau nak pada zat, kalau supaya kita misal tadi ialah masing dia nak tupai garai. Garai tu zat, masing itu sifat. Pedah di lada. Pedah tu yang nak duduk dengan sendiri tak boleh. Hanya dia kena gitu tupai lada. Baru boleh duduk. Baru boleh duduk. Tu dia. Lepas tu pula musnah kita mendatangkan firman Allah Ta'ala, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Boleh kau ni. Abdul Hayy, kalau kita tak nama anak boleh kau Abdul Hayy. Al Hayyul Qayyum. Al-Baqarah 255, artinya Allah Ta'ala itu tidak ada Tuhan yang lain melainkan Ia-Nya jua. Sebab kata kita orang Islam dah, ni kita telah tahu dah, kita telah maklum dah bahawasanya kita orang Islam ni kalau mengucap ia tak kena kata asyhadu an la ilaha illallah dah. Hanya kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau asyhadu tu orang kafir nak masuk Islam, asyhadu aku nak saksi bahawasa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan aku nak saksi bahawasanya Nabi Muhammad Rasulullah. Seperti mana pokok tama yang ngucap depan Nabi. Pokok tama yang pergi depan Nabi kita, yang pergi ngucap depan Nabi kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Aku nak saksi bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan aku naik saksi bahwasanya engkau ya Muhammad Rasulullah. Tapi kadang-kadang kita ucap kita nak di lafaz mana? Nak di lafaz Allah tu ya. Kita nak di lafaz Allah tu Tuhan kita. Tapi tu kadang-kadang setengah daripada ulama dia sebut, dia kata kita kata Allah. Habis tu orang ngatik dah. Dia ngatik, dia kata la ilaha illallah, tapi dia bila wasbah cepat. Kita kata kerana je ni bila sebah cepat, bila wasbah tu cepat dia kata la ilaha illallah, tapi 4-5 kali dah dia balik tu 4-5 kali dah. Dia kata baru sekali. Dia kata baru sekali, tapi dia belak-belak tu 4 kali 5 kali dah. Situ tu memberi arti nak ayat kata dalam hati dia kata Allah. Boleh 4-5 kali dah dalam hati. Sampai tu dia gerak wasbah 4 kali 5 kali dah. Dah. Pak Yana tu Allah tu so. Hak la ilaha tu dia tak sebut dah. Habis tu setengah ulama dia tak sebut. Dia tak sebut la, bukan tak sebut, dia tak sebut lah. Dia sebut Allah juga. So ya. Sebab apa? Sebab dia kata takut-takut kita mati celah-celah la ilaha tu ni. Tak bukan. Mana orang kata hak ulama dah. Ulama dia bukan ya amati situ. Orang kata bukan, kata kita bukan, kata tu yang tak ada, bukan tak. Tak bukan. Nanti dah ya. Orang kata apabila kata la ilaha tu tidak ada Tuhan. Tapi kita tu bukan kata nak situ, tapi ayat tu dia nak jaga pada tu. Tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan, lepas tu kalulah kata setara tu mati. Allah tak ada nak kata. Baik dia kata tak usah katalah, tak usah kata. Hanya kita kata Allah selalu dah. Kita kata. Tapi tu ngatik dah ni. Kita kata la ilaha illallah. Kita bila dah 5 kali dah. Tapi kita kata baru sekali. Habis tu kena hati. Bila kita ngatik la ilaha illallah, Allah jua Tuhan, kita apa dah? Allah jua Tuhan kita, Allah jua Tuhan. Kalau kita nak mari kata la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah, panjang juga situ tu. Panjang. Tidak ada Tuhan melainkan Allah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tapi ni
Kita kata Allah jua Tuhan, Allah, Allah, Allah. La ilaha illallah. Bila 45 kali dah. 45 kali dah. Tak apa situ, nak situ ya. Lepas tu sebab kita rakyat semua lah. Kalau kita ngatik ke, kita niat mula-mula kita ngatik, niat kitanya kita nak baca Quran. Tak ada dah. Semua-semua kan kita ngatik. Permulaan kita ngatik tu Syekh sebut tu, qad aflaha man qala la ilaha illallah. Kita pun sambung ayat la ilaha illallah. Mula-mula kita sebut tu, kita niat dalam hati kata kita ni nak baca Quran. Kita nak baca Quran. Sebabnya nak jadi boleh pahala semua. Kalau 100 kali kita baca 100 kali boleh pahala semua. Apa? Sebab kita baca ayat Quran ni boleh pahala. Walau tak reti, tak faham makna pun. Tak faham makna. Tapi kalaulah sekiranya kita tak niat ayat Quran, tak boleh pahala. Kita baca-baca kita ya, tak boleh pahala. Tak boleh pahala. Niat permulaan tu niat. Tapi kalau tak ingat niat dah setengah-tengah pun tak apa. Dah habis. Dan dia kata sini lagi yang hidup lagi yang habis. Malaikat ianya jua Tuhan yang hidup lagi bersifat dengan Qiyamul Ta'ala. Dan makna berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri itu ialah ada Allah Ta'ala itu tidak bersifat kepada tidak berkehendak kepada yang menjadikan dia, dan tidak berkehendak kepada sesuatu yang hendak ia ada di zat itu. Mana nak kisahku benda ada. Nah, kalau begitu bolehlah kita terjemah pada cakapan Melayu dengan kata ada Allah Ta'ala sendiri diri, atau ada Allah Ta'ala itu cara-cara diri. Dengan cara Tuhan kita ada dengan cara diri dia. Dan makna cara diri pada bahasa Melayu itu tidak berkehendak dan tidak berhajat. Kita telah maklum bahawasanya hukum ketuhanan ya kita nak kenal Tuhan ni dua. Kita nak kenal Tuhan kita ni dua perkara. Satu, kenal sifat Tuhan orang kata 20 tu. Sifat wajib bagi Tuhan. Dan yang kedua, kita kenal akan hukum ketuhanan ni. Gapo hukum ketuhanan? Hukum ketuhanan sini ialah Tuhan kita tak berkehendak kepada benda lain. Tuhan kita terkaya daripada semua perkara, dan semua perkara tu nak pada Tuhan. Itu sifat Tuhan. Itu hukum Tuhan. Tuhan kita terkaya daripada semua perkara. Tak ada nak kepada gapo-gapo hingga sampai kepada amalan yang kita buat apa Tuhan kita tak sih. Tuhan kita tak ada nak, tak ada gapo-gapo. Tak ada nak Tuhan kita lebih bila Tuhan suruh kita buat Tuhan jadi lebih lah, bukan jadi lagi tu bukan. Tak ada nak kepada amalan, tak ada nak kepada gapo-gapo, tak ada nak lah. Tak berhajat, dan semua perkara tu berhajat kepada Allah Ta'ala. Nak kepada Tuhan berlaku. Dan maksudnya kita kata sini, itulah yang dinamakan dia sifat qiyamuhu binafsi. Bukanlah dikehendaki dengan berdiri dengan sendiri itu, mulanya duduk kemudian berdiri. Ya duduk, lepas tu bangun diri. Duduk, lepas tu bangun sendiri. Bangun dia. Bukan lagu tu. Maka iaitu mustahil atau Allah Ta'ala lagu tu mustahil. Akal kita letak di akal kita nak terima. Tak boleh nak terima. Seperti mana Tuhan kita tak ada. Kalau Tuhan kita tak ada, kita pasal di akal kita, boleh nak kata Tuhan tak ada. Dengan semua perkara ni jadi tak ada orang buat ke? Ada. Allahul ladzi yudabbirul amra minas sama'i wal ardi thumma ya'ruju ilaiha. Itu dia. Dan kita lagi sikit lagi berhabis sikit. Dan dalil tak ada Allah Ta'ala cara-cara diri itu ialah kita fikir. Jikalau Allah Ta'ala tidak ada cara-cara diri, bahkan berkehendak kepada yang menjadikan dia, kalau Tuhan nak kepada orang buat dia, nescaya adalah ia baru. Maka iaitu mustahil. Kalau Tuhan baru mustahil. Kerana telah tetap sedianya Allah Ta'ala tidak ada permulaan perbincangan kata ni dengan dalil-dalil yang nyata di sana, atau berkehendak kepada suatu zat yang hendak ada ia di zat itu. Maka apabila gitu, kalau nak kepada zat yang dia gitu maka dinamakan dia sifat. Yang ni Allah Ta'ala itu kena kepada sifat. Serupa dengan masing duduk di garai, serupa dengan mani duduk di gula, serupa dengan pedas duduk di lada tadi. Gitu lada, gitu pe.
Lagu tu orang panggil sifat. Dan jikalau Allah Ta'ala itu sifat, maka tentulah tidak bersifat dengan sifat ma'ani seperti kudrat, iradat yang lagi akan datang disebutnya. Kalau gitu kan, Tuhan kita tak boleh bersifat dengan sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat sama masa, tak boleh lah. Dan tidak bersifat pula dengan sifat maknawiyah. Sifat lagi kaulu tu tak ada. Dan sifat maknawiyah nasjaya tidak menjadi ia akan makhluk ini. Bila gitu, bila Tuhan kita tak bersifat dengan sifat hak disebut tadi, maka Tuhan tak boleh buat makhluk. Dan makhluk ini pun tidak ada. Dan makhluk ni, makhluk alam cakrawala ni tak ada juga. Bila tak ada, maka kata lagu tu tak ni tu batil. Kaguklah. Sebab kita boleh tengok dah makhluk ni ada, alam cakrawala, semua kita gapo ni ada berlaku, bukit buka, kereta, motor, ada berlaku dah makhluk ni. Benda hak Tuhan jadi. Kerana makhluk ini sudah ada dengan pandangan mata kita. Kalau begitu Tuhan tetap bersifat dengan sifat-sifat ma'ani dan maknawiyah. Kerana Tuhan kita itu zat bukannya sifat. Jika ada zat, maka tetaplah zat Tuhan itu ada cara-cara diri. Ada cara, dengan cara diri dia. Tidak nak kepada orang yang berbuat dia, dan tak ada nak kepada tempat tupai. Itulah pengakuan yang betul, yang sama dengan pengakuan Allah Ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala dalam Quran, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Fatir ayat yang ke-15. Artinya, wahai manusia, wahai manusia, kamu sekalian yang berkehendak kepada Allah. Kamu semua ni berkehendak kepada Allah. Hajat kita semua, kita ada hajat belaka, tiap-tiap orang ada hajat belaka. Maka kita naklah kepada Allah Ta'ala supaya menunai akan hajat-hajat kita dengan kita mohon, kita berdoa kepada dia. Tapi itu kita sebut pada awal dia hadis tadi dah. Bila kita sebut nak baca, kadang-kadang kita minta Tuhan ni, kita minta orang panggil doa, minta supaya nak wi Tuhan tu terima hajat kita tu. Lepas tu hadis Nabi kata tak sahlah, tak sah derahlah, tak sah minta derah, tak sah. Sebab apa? Kamu tu minta pada Tuhan hajat kamu tu, kamu minta dengan rupa bergaluh je kata. Minta bergaluh je. Minta bergaluh. Tak ada kena akak suara dak. Apa? Sebab hak kamu berdoa saat ni tu Tuhan ataupun Tuhan yang tidak tuli. Tuhan tak tuli dan Tuhan bukan tak ada. Minta molek. Tu dia. Maka musuh yang kita sebut lagi, dan Allah Ta'ala itu ialah yang kaya. Tuhan kita kaya, lagi terpuji. Lagi terpuji. Habis tu kita sebut ni, Tuhan kita kaya, Tuhan kita terkaya daripada semua perkara. Semua perkara tu dia terkaya, tak ada no pada gapo-gapo. Dan dikehendaki kaya itu yang lepas, yang tidak berkehendak kepada apa-apa pun. Bila sebut kata kaya, dia tak ada no lepas, tak ada no pada gapo-gapo pun. Maka nyatalah daripada ayat itu bahawa Allah Ta'ala bersifat dengan qiyamuhu ta'ala binafsi. Wallahu a'lam. Itu ayat tu. Al-istighnaa an kulli ma siwa wal iftikar ilaihi kullu ma adah. Jadi i'tikad kita tu, pegangan kita pegangan selamat lah tu. Pegangan hak selamat. Jadi kita ubah pula pada muka 19. Jadi sekadar tu dulu. Tak ada masalah, tak ada nak seagabar dah. Tak berlaku dah tu wali. Kita hubung muka 19. Ila akhirih thumma qala wallahu alam. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa wasi' arzaqana wa nawwir qulubana waj'al amalana khalisatan liwajhikal karim ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.